السلام السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in, hanya kepadanya sahaja kita memohon pertolongan. Ala umurid dunya waddin, ala umurid dunya waddin, di atas segala urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada mereka yang mengikuti jalannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita sambung perbincangan dan juga hadis yang berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi telah berkata, bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa biiznih wala ta'dhana fi baitihi illa biiznih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan keduanya meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Dan lafaz yang kita baca ni ialah lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Apa maksud hadis ni? Pendek ya, tapi hukumnya banyak, faedahnya besar. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, la yahillu, tidak halal, tidak halal. Tidak halal merujuk kepada haram. Tidak halal, ahalla yuhillu, tidak halal limra'atin, untuk mana-mana isteri. Imra'ah, tidak halal kepada seorang isteri atau mana-mana isteri, antasuma, mereka berpuasa, wa zawjuha syahidun, walhal sedangkan dalam keadaan suami mereka zauj. Kalau wanita dia panggil zaujah, kan ada tak marbutah, tak simpul. Marbut tu artinya simpul lah. Tapi asalnya zauj ni pasangan. Lelaki boleh, suami boleh, isteri pun boleh.
Nabi kata tak boleh, dilarang, tak halal, haram hukumnya seorang isteri berpuasa ketika mana dalam keadaan suaminya syahidun, ada, hadir. Syahid maknanya apa? Hadir. Hadir ni apa? Ada di rumah lah. Ada di rumah. Illa, kecuali. Maknanya ada istisna. Ada pengecualian. Asalnya tak boleh, kecuali biiznihi, dengan izin suaminya. Maknanya isteri itu tak boleh puasa, kecuali kalau dia minta izin, suami dia izin. Dan kita dalam dunia hari ini, dalam masyarakat hari ini, tajuk tentang suami isteri ini adalah tajuk yang sangat penting. Kerana tuan-tuan, kalau kita lihat realiti yang berlaku di dalam masyarakat hari ini, termasuklah sebahagiannya di kalangan kita, yang mari share cerita dengan saya, tapi saya memegang amanah dari sudut hukum. Dengarlah kita ni, walaupun tidak berbayar. Kalau main ceramah kat tuan-tuan, kena baloi lah kan, sejam pun dibayar. Ini dengar luahan free of charge, tapi tak apalah, kita nak bagi pandangan. Realiti hari ini tuan-tuan, antara perkara yang menggerunkan dan menakutkan ialah situasi perceraian yang tinggi dan isu-isu yang berlegar di kalangan rumah tangga Muslim. Kita ingatkan isu ni tak ada masalah sangat, tapi bila kita membaca berita-berita yang tersebar di dada-dada akhbar, di televisyen, media sosial, kejadian yang begitu menakutkan, penderaan, penyeksaan, isu-isu yang berkaitan dengan hubungan suami isteri. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan sendiri juga akan lihat. Dan sebahagiannya di kalangan orang-orang yang beragama, yang ada ilmu. Tetapi apabila mari kepada urusan berhubung dengan pergaulan rumah tangga, suami isteri, gagal. Sebab itu Nabi SAW, tajuk ni kena cakap. Dia mari mengadu. Dan kalau tuan-tuan tengok statistik perceraian ni tak salah. Perceraian ni dibenarkan oleh agama, tapi yang menakutkan kita ni, yang berlaku dalam masyarakat kita ni, dia jadi satu trend yang tak bagus, kan? Apatah lagi kalau kita tengok dari sudut sikap baik suami baik isteri. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita ni ialah kerana bukan masalah pendidikan. Sebab sebahagiannya pendidikan hebat, tapi soal agama. Sebab itu Nabi SAW sebut akmalul iman, orang yang paling sempurna. Ada kan orang nama Akmal. Akmal ni maksudnya yang paling kamal, yang paling kamil, lengkap, sempurna. Iman, Nabi kata akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa.
orang yang paling sempurna iman dia ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ni selalu kita baca. Kemudian Nabi sebut lagi, tak habis lagi hadis ni, tak berhenti dekat tu. Ada sambungan dia. Nabi kata orang yang paling baik, yang paling sempurna iman dia ialah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik perangainya siapa? Orang yang paling baik kepada isterinya. Dia ada kaitan tu. Iman dia berkaitan dengan akhlak. Akhlak berkaitan dengan pergaulan terhadap isteri. Jadi orang yang melayan isterinya, berhubungan dengan isterinya dengan pergaulan yang baik, itu menunjukkan akhlak dia yang bagus, perangai dia yang baik, dan itu ialah tanda iman dia sempurna. Dan Nabi kata sebaik-baik suami terhadap isteri mereka, akulah laki yang paling baik. Tak ada laki lebih baik pada aku. Memang betul. Kalau tuan-tuan baca, sebab itu saya kempen bagi rajin, yang rajin membaca, saya kempen beli buku Asam Garam. Bukan buku resipi masakan ni. Asam Garam Rumah Tangga Nabi. Ada 3 jilid, tapi dia taklah tebal sangat nak kata jilid tu. Dia ada jilid lah juga. Dia ada Asam Garam 1, Asam Garam 2, Asam Garam 3, yang ditulis oleh seorang ustaz, Luqman Makhtar. Bagus buku ni kerana dia membawakan contoh-contoh perlakuan di dalam rumah tangga Nabi. Berkelahi, bertengkar, cemburu, lari tinggal rumah, lepas tu berbaik semula, bergurau senda, hubungan dengan mertua, hubungan dengan madu, diceritakan berdasarkan hadis yang sahih. So konten dalam buku tu okey, saya dah baca dah, saya dah tengok dah, boleh untuk kita jadikan sebagai bahan tambahan maklumat. Jadi dia ceritalah bila Nabi berkelahi, isteri dia berpakat mengenakan Nabi, kan? Ada macam mana Nabi melayan isteri-isteri yang ramai cemburu, macam mana karakter isteri-isteri itu ada di dalam buku tersebut. Buku ni penting kerana apa? Kerana rumah tangga ni dia tidak akan senantiasa manis. Dia akan ada masam, dan kadang-kadang pahit berdengung, dan kadang-kadang tawak hebiak. Rumah tangga itu rumah tangga. Kalau manis melecah tu dia tak panggil rumah tangga. Dia ada manis, dia ada tawak, dia ada pahit, dia ada kelak, dia ada masin. Waktu masin macam mana? Waktu manis, waktu manis kentut pun wangi. Waktu manis, tapi manis pun jaga-jaga. Kalau terlebih, kencing manis jadi penyakit. Rumah tangga Nabi ni rumah tangga manusia, bukan rumah tangga malaikat. Bila rumah tangga manusia, akan adalah berkelahi, akan adalah bergaduh, adalah bertengkar, adalah masa muka, adalah tak bercakap. Nabi pun ada ketika tak bercakap, tidur di masjid, tak balik rumah bini, ada. Tok Imam ada. Awal Tok Imam main subuh, dia tahu awal apa, tidur masjid. Biasa. Kerana tabiat pada manusia itu akan ada perselisihan pendapat, sangkaan buruk dan sebagainya. Normal. Pasal itu di kalangan sahabat juga, bukan kita kata tak ada yang bercerai, ada, tapi kita kena muhasabah, kan? So malam ini kita tajuk kita bukanlah berkaitan dengan rumah tangga, tapi ada kaitan dengan peranan suami isteri. Cuma saya nak pesannya, agama ni dia dua belah, dia bubuh. Dia bukan sahaja bercakap tentang soal isteri,
tapi dia juga bercakap tentang soal suami. Jadi orang yang mengaji tolong dengar. Kita tak boleh hanya sehala. Hang bini kena dengar kata aku. Hang jangan duk bantah. Hang kalau nak masuk syurga taat. Hang jangan duk melawan. Hang buat perangai pergi elok. Oh, sonok dia ceramah. Oh, hebat dia bubuh bini dia. Tapi dia juga jangan lupa ada hadis-hadis yang Nabi juga sebut kepada suami. Kalau isteri kena perangai elok, suami 2 kali kena perangai elok. Kan? Tang dia perangai tak elok tak apa, tang dia macam-macam. Kan? Contoh-contoh kalau saya nak buat ni, saya buat contoh ni, sekejap lagi ada yang tamak ada terkena kat saya ke, lagilah tak boleh kan. Terkena kat tuan-tuan, terkena kat saya tu lagi saya tak buat contoh. Kalau terkena kat tuan-tuan takkan saya nak buat kan, lagi tuan-tuan marah saya, lah ni tak payah buat contoh. Faham, ambil sendirilah, besar panjang dah. Kan? Cuma tajuk kita malam ni, seorang isteri dia tak boleh puasa. Kenapa dia tak boleh puasa? Di kalangan para fuqaha, mereka menyatakan puasa yang dimaksudkan ini ialah puasa tatawwu'. Seperti mana yang kalau kita tengok di dalam perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini bagi orang perempuan dia kena ingat. Pertama, kalau dia nak puasa sunat, Isnin, Khamis ke, hatta Arafah ke, apa ke, yang mana status dia sunat. Hadha mahmulun ala as-sawm at-tatawwu' wal mandub alladhi laysa lahu zamanun muayyan, wa hadha an-nahyu lit-tahrim sarraha bihi ashabuna. Kata Al-Imam An-Nawawi, larangan ini merujuk kepada puasa sunat. Puasa sunat. Dan dia kata juga larangan ini lit-tahrim. Semalam di arau kita ada dua kan, satu larangan haram, satu lagi larangan makruh. Ni bukan makruh, ni haram. Mana-mana wanita yang berpuasa ketika suami dia ada tanpa izin, dia telah berdosa besar. Dia telah melakukan perbuatan yang haram. Akan tetapi puasa dia sah. Kita nak kata batal, macam mana dia tak buat apa? Batal puasa hang. Pasal aku tak bagi hang puasa juga. Mana? Pasal apa nak batal? Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, berhubungan suami isteri. Sekarang ni dia ada buat tak benda yang membatalkan puasa? Tak. Cuma dia tak dengar cakap laki dia. Dia tak minta izin kat laki dia. Dia engkar, dia tak taat pada laki dia. Dia buat perbuatan yang salah, berdosa, dosa besar. Kenapa? Kerana mengengkari arahan suami dia. Dia tak dengar cakap suami dia, lawan suami dia. Perbuatan tu haram. Dia dapat dosa. Dia kata puasa saya sah, kira okey ya. Kan? Seperti Nabi SAW kata, siapa minum arak berapa hari tak semayang? Berapa hari tak semayang? Berapa hari tak terima? 40? Dia kena semayang tak? Dia kena. Tapi apa maksud tak diterima? Semayang tetap, tapi tak ada pahala. Dia kata aku minum arak 40 hari tak terima, hari ke-41 aku semayang. Ada. Nak kena semayang. Semayang buat apa? Apa guna semayang dah Tuhan tak terima? Wajib salat itu tetap terkena kepada dia, tetapi tidak ada nilai di sisi Allah. Macam kita kata orang yang puasa berbohong, mengumpat, mengata orang, kan? Puasa dia sah, tetapi tak ada nilai di sisi Allah. Pasal itu Nabi kata man lam yada', Nabi kata man lam yada' qaul adh-dhur, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan bercakap bohong, mengumpat, mengata, mencarut, bercakap kotor ketika dia berpuasa, maka Allah tidak berhajat kepada puasa dia. Tapi kalau satu orang dia katalah dia bawa kereta,
siapa atau lintas, dia maki kawan tu. Dia maki kawan tu. Bini dia kata, abang, minum. Awak pula? Habis dah, batal dah puasa, maki orang. Pandai bini dia buat pula patua. Ada pula maki tu berdosa lah, tapi puasa dia tak batal. Kan? Boleh faham? Baik, hadirin mukminin. Satu lagi jenis puasa juga yang wajib pun kita tak boleh puasa kalau lelaki tak bagi. Apa dia? Dia kata di sini, wa yahrumu 'ala az-zawjati an tasuma tatawwu'an aw qada'an muwassa'an wa zawjuha hadir illa bi idnih aw 'alima ridah. Pertama, puasa sunat tak boleh. Yang kedua, puasa qada muwassa'. Muwassa' ni apa? Artinya puasa ganti. Puasa ganti pun kena habaq kat lelaki tak? Abang ada nak pergi mana ni? Tak ada. Aku akan duduk ada di rumah saja. Ni saya nak ganti puasa Kena habaq lah ustaz? Kena. Tapi yang ni wajib. Wajib muwassa'. Artinya apa? Kita ada tempoh yang panjang untuk ganti. Tetap kita kena minta izin. Sebab kalau dia tak bagi, dia kata, hang jangan duduk puasa hari ni. Hang jangan duduk ganti, hang ganti nanti. Katalah laki dia ni jenis kerja di tengah laut, offshore. Yang kerja pi sat balik mai, pi sat balik mai tu. Contohlah. Kan? Macam tuan-tuan ni kacau, duk ada tercokoh tang ni. Kan? Tak ada pergi mana-mana. Kadang-kadang suami ni, isteri ni, suami dia kena pergi kursus 3-4 hari. Lapang ustaz. Awak Orang tu pergi kursus mana tau? Lega. Awak pasal apa? Boleh saya puasa dengan tenang. Dengar ke alasan tu. Bagus. Okay? Dia cemui kan? Jadi dia pergi, katalah dia jenis kerja 2 minggu balik mai ni. Balik mai ni dia hadir. Artinya apa tuan-tuan? Kalau suami tak ada, tak payahlah duk minta izin. Suami dia pergi kursus hari Isnin sampai hari Khamis. Dia nak puasa. Suami duduk di KL tu. Dia duduk di Perlis. Dia telefon, ni abang nak puasa. Hang puasa besar bok orang nak kursus mengkalut lah. Ingatkan telefon abang apa? Dak ustaz kata kena habaq. Itulah hang dengar pergi habis, dengar tu bagi elok. Minta izin kalau dia ada. Tuan-tuan faham lah? Saya tak biar syarah benda ni tuan-tuan. 70-80 tak faham lagi, susah lah. Awak ustaz kalau ada kena habaq, kalau dia pergi tak ada, tak payah habaq. Laki kita juga. Allah takkan nak cerita tuan-tuan. Faham ke tak? Faham bagus. Kalau dia ada tu tak payah kena habaq lah. Kalau dia tak ada, tak payah habaq. Dia bukan mati, cuma dia pergi ustaz. La ilaha. Faham tak maksud dia ada tu? Kan? Hadir tu kerana di sana ada tuntutan melayan suami. Baik, tuan-tuan. Boleh saya nak lajak sikit. Tapi bagi clear nak lajak sikit ni bagi clear. Break bagi kemah. Katalah suami kita tu stroke. Bukan mild stroke. Stroke duk terdang. Nak kena habaq tak? Jawablah, dah faham. Bagus. Tak payah. Tapi dia duk ada. Yang ni memang kena bagi ayat penerang hati benar. Sungguhlah dia ada. Nak suap nasi pun kita suap. Faham ke tak? Duk gitu. Maka abang suap pun meleleh kok ni kita pula dah. Dulu buih sangat. Hak lagu tu tak payah duk habaq lah. Pasal memang tak ada makna. Faham? Okey.
Au qada'an muwassa'an, ataupun ganti tu masih lagi dia punya expired date tu panjang. Maksudnya kita baru bulan Muharram, ada lagi beberapa bulan tu nak sampai Syaban. Yang tu pun kena habaq walaupun statusnya wajib. Kalau dia kata hang ganti esok lusa, hang ganti ni bulan Syaban tu, ataupun nanti hang ganti, kita kena dengar rentangan. Nampak tuan-tuan? Sebab itu kata para ulama, apabila bertembungnya apa-apa amalan yang fardu dengan amalan yang berstatus sunat atau wajib yang muwassa', maka hendaklah kita mendahulukan yang fardu, yang wajib. Ini bukan sahaja dalam kaedah ni saja, tapi dalam semua bab lah. Jadi tuan-tuan kena raikan dua isu. Status hukum tu wajib atau sunat. Kalau tuan-tuan yang ni wajib pasal tu, dalam satu hadis seorang lelaki datang bertanya kepada Nabi untuk pergi berjihad. Apa Nabi tanya? Ahayyun walidak. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta nak join jihad, berizin nak pergi berperang bersama Rasulullah. Rasulullah tanya balik, ahayyun walidaka, mak dengan ayah hang hidup tak lagi? Hidup. Nabi kata, fafihima fajahid, hang pi balik bela depa. Sebab itu lebih wajib daripada berperang. Kerana berperang ni kalau hang tak pi, orang lain boleh pi. Tapi kalaulah mak ayah dia, kalau dia tak ada siapa nak pergi jaga. Maka yang tu lebih didahulukan daripada jihad. Sampai tahap tu. Nampak? Okey. Kita kena minta izin, ataupun kalau kita tak minta izin, alima ridha, kita kahwin ni dengan wali Allah ataupun qamat hidup. Maaf dia, yang jenis suami bagus lah. Bagus ni makna kita bukan minta izin. Dia kata di sini biiznihi aw alima ridha. Satu, kita minta izin lah, kita habaq esok nak puasa abang, boleh ke tak? Puasalah. Atau alima biridhah, atau kita tahu suami kita ni kalau dia tahu kita puasa, dia jenis okey, no problem. Kan? Kita tak maulah bagi contoh. Kan? Faham lah no? Kan? Dia balik mai. Puasa abang. Faham lah no? Episod 1, episod 2 tak payah cerita. Episod 3 tu puasa abang tak apa. Alhamdulillah, hang puasa tak apa. Aku pergi makan di kedai. Boleh. Kira dia memang clear lah. Anytime kita puasa. Sampai dia pula abang, awak hang tak puasa hari ni? Selongkak pi majlis agama Islam yalah. Faham tak? Nak tengok surat majlis agama Islam yalah ada. Saya yalah ada, naratiwat ada, petani ada, cok pun semua kita boleh tahu mana palsu, tang mana nak kena cok, mau kita tahu dah lah ni. Lama duri hom nikah ni kan. Patut dia duk suruh aku puasa. Rupa-rupanya dia membina masjid di Naratiwat. Dia pergi puasa, dia pergi raya di Naratiwat. Faham ke tak? Bagus. Mengajak veteran ni tentu lebih dia. Tajuk ni tak payah syarah panjang-panjang. Kita pun tak letih sangat. Baik. Okey. Faham tak? Muda-muda tu dia, apa ni? Kan? Itu lebihnya pengalaman. Baik, tahu tak tadi? Okey. Atau kita tahu dia redha. Boleh. Tak ada masalah. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ni menjadi dalil kepada kita bahawa di sana adanya tanggungjawab seorang isteri ke atas suami. Yang mana tuan-tuan kena ingat, orang perempuan kena celik hukum. Seorang isteri bertanggungjawab, wajib
mentaati dan menunaikan hak-hak suami ke atasnya sekiranya suami tersebut, ingat orang perempuan, sekiranya suami tersebut melunaskan hak mereka ke atas kita. Nanti kita akan baca. Maknanya setelah seorang suami memberikan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan, setelah dia memberikan segala-gala yang wajib dia tunaikan kepada kita, maka agama memerintahkan seorang isteri untuk dengar, taat dan melayan suami setelah hak dia dipenuhi. Sebab itu mana-mana suami yang gagal memberikan nafkah zahir, maka isteri berhak menolak nafkah batin. Boleh? Sekiranya seorang suami itu gagal, dia tak melunaskan tanggungjawab dia, makan minum dia tak jaga, pakaian apa semua dia tak jaga, tempat tinggal dia tak jaga, kita nak kena cari nafkah sendiri, tiba-tiba dia mengajak atau dia menuntut hak dia, maka berhak untuk isteri menolak ajakan tadi kerana dia gagal melunaskan tanggungjawab dia. Agama dah atur elok dah. Bukan kata dia kena taat membabi buta, tak. Ada dia punya pelanggan dia, batasan dia, border dia. Mana-mana isteri yang gagal, enggan, engkar, di sana ada bab yang disebut sebagai nusyuz. Nusyuz. Dan kita selalu dengar orang cerita nusyuz ni di peringkat, di pihak isteri. Sebenarnya tuan-tuan, nusyuz juga ada di peringkat suami. Isteri yang nusyuz, isteri apa? Yang dia derhaka. Nusyuz ni fahamnya derhaka. Keluar rumah tanpa izin. Apa lagi? Menolak ajakan suami, nusyuz. Mengizinkan orang yang suami larang untuk masuk ke dalam rumah, dia bagi masuk. Kira dia lawan lah. Engkar, lawan, cakap, bantah suami, derhaka, buat hubungan dan sebagainya. Dia nusyuz. Nusyuz ni jangan main-main, dosa besar. Ancaman neraka. Kalau isteri yang gagal menunaikan hak dia dianggap nusyuz, engkar, derhaka dianggap nusyuz. Suami yang gagal, yang engkar untuk menunaikan hak suami, memberi makan, pakai, tempat tinggal dan sebagainya, takkan kita nak panggil suami mithali. Isteri nusyuz, suami makan minum pun tak ambil reti apa semua, tak ambil tahu, suami mithali. Suami nusyuz. Nusyuz. Bahkan di sana ada apa? Fasakh. Antara sebab yang kita boleh menuntut fasakh apa dia? Gagalnya suami memberi nafkah. Baik. Kita sambung balik. Hadirin mukminin. Apa lagi yang kita boleh ambil dalam hadis tadi? Dia tak berhenti takat tu, dia ada sambungan dia lagi. Wala ta'dhana fi baitihi illa biiznih, dan janganlah dia membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya, yakni rumah suaminya, melainkan dengan izin suaminya. Dia tak boleh bagi masuk. Dia tak boleh berhubungan atau bermuamalah. Kan, mai siapa-siapa nak masuk, dia kena habaq kat lelaki dah. Dia bukan boleh bagi masuk. Cuma akan dibincangkan nanti tentang isu yang suami dari sudut urufnya okey. Kalau dia mai suami memang bagi ni boleh masuk lah. Nanti kita akan bincang. Tapi asasnya tak boleh bagi masuk.
wala ta'zan, tak boleh bagi masuk kalau suami tak bagi masuk. Nampak? Dalam hadis yang lain, tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nanti saya akan bahas tajuk tu. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok apa yang berlaku, adakah salat sunat juga perlu kepada izin seperti mana puasa sunat? Macam mana? Kalau puasa sunat kena habaq kat lelaki, semayang sunat nak kena habaq tak? Abang nak mayang qabliyah, abang nak mayang ba'diyah, abang nak mayang tahajud, abang nak mayang witir, abang nak mayang istikharah. Aku tak ada kerja lain duk bagi izin kan. Pasal dia sunat Tadi kita kata kalau nak puasa sunat kena minta izin. Semayang sunat, mayang lohok tak gaduh lah pasal wajib. Mayang sunat. Maka dalam hal ni dia kata apa? Wallahu ta'ala a'lam. Dia kata sesungguhnya salat sunat laisat kasum, tidak seperti puasa sunat. Maka tak perlulah, kerana sesungguhnya waktu salat yang pendek dan ringkas dia berbeza dengan puasa. Artinya apa? Kalau kita semayang pun tak menghalang kita untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang. Takkan tuan-tuan mayang lepas subuh sampai malam maghrib, balik mai duduk bayang, balik mai duduk bayang. Melainkan berlakon dengar laki dia balik dan nak pakai telekung bayang. Dia tak mau bagi laki dia kacau. Laki dia buka pintu mayang, balik pukul 2 mayang, pukul 3 mayang, pukul 4 mayang, pukul 5 mayang. Mati kebuluk laki. Di mana bini aku pun tak tahu mayang apa, tak penting. Waktu haram semayang pun dia semayang. Lepas subuh pun dia mayang. Mana mak hang tak baju-baju kopi, mayang pok hang. Mayang apa ni? Lepas subuh mana ada mayang? Tak tahulah. Yang ni tentang kena picek jaran apa mayang tak ngerti. Pasal tu dia kata agama ni dia logik. Dia kata kalau puasa ni the whole day. Artinya menghalang suami untuk menerima layanan pada isteri dia. Daripada lepas subuh terbit fajar sampai terbenam matahari 12 jam, tak boleh kacau apa. Tapi kalau semayang, tak gaduh lah semayang 5 minit, 10 minit. Lepas tu dia pilah layan suami dia, makan ke apa ke kan. Buat apa yang patut servis pada suami dia. Maka dia kata tak perlu. Nampak? Baik. Kan? Jangan main-main tuan-tuan. Berlaku di zaman Nabi, tapi bukan isteri lah. Zaman kita isteri yang rajin beribadah. Zaman Nabi suami. Abu Darda umpamanya. Abu Darda ni dia punya ibadat sampai dia tak cara. Orang Kelantan kata tak cara ke isteri dia, tak ambil tahu. Dia semayang puasa, tak sentuh isteri dia. Dia pergi mengadu kepada Salman Al-Farisi. Sebab Salman ni saudara kepada Abu Darda. Selalu saya cerita. Tu yang Salman kata kat Abu Darda, isteri ni pun ada juga bahagian yang kau kena berikan. Ummu Darda pi mengadu dekat Salman, laki dia semayang tak berhenti, puasa tak berhenti, sampai tak kacau dia, sampai tak peduli rumah tangga ni, dia ni isteri apa ni. Kalau Salman ada, kita pi mengadu kat Salman lah. Salman kata apa? Hang punya kes ni pelik. Apa dia? Salman hampir tengok saat laki aku, hampir tak mau mayang apa. Itu yang ada. Yang banyak mai kat kita bukan Abu Darda. Ni Abu Medak. Tahu Medak? Medak betul bahasa kita, Medak kan? Yang jenis Medak. Yang mayang apa tak mau kita ustaz tolong pimbuih-buih. Jemaat pun jenuh perambat. Tu yang ada sebahagian jantan-jantan mai ni,
Duk pi bawah pokok tak masuk dalam masjid. Pasal apa yang hampa mai ni? Bini hingat khutbah apa tak tahu, pangbat mai. Mai duk sembang burung di bawah. Bukan mayang pun, duk sembang di bawah-bawah pokok tu. Kan? Pasal apa mai masjid? Pasal bini duk hingat mai. Kan? Ha, nampak. Baik. So itu yang kita kena ambil perhatian. Kemudian kita sambung balik. Dia kata lagi, adapun izin memasukkan orang ke dalam rumah ini, ada dia kata al-idhn fi idkhalil bait naw'an. Dia kata nak bagi masuk rumah ni, izin ni selalunya ada dua kategori. Yang pertama al-idhn al-urfi, yakni apa dia? Secara adatnya suami no problem with them. Suami memang okey, seperti jiran, tetangga, adik, beradik, kaum keluarga, mak ayah. Mak kita mai, mak mentua laki kita lah, mai duduk depan pintu, Assalamualaikum, beda. Laki kita tak ada. Mak duduk sat luar. Duduk sat nampak dia. Duduklah tercokoh depan tu, jiran duduk tengok. Ha, bila pak cik mai? Awak tak masuk. Sat bedah nak telefon laki dia, sat tanya boleh tak kami masuk. Yang bedah pembendui. Nampak? Ni abang telah datang dua orang tua, iaitu bapak mertua abang, bapak saya. Bolehkah nak bagi masuk? Lama mana depa mai? Depa mai tadi pukul 8, telefon abang lah tak angkat, abang duk mesyuarat, lah pukul 11 dah, nak bagi masuk ke tak? Bagus bedah oi. Bolehlah masuk. Kering dah orang tua tu duduk depan tu. Sementara nak dapat izin. Yang ni dia kata al-idhn al-urfi. Izin yang memang suami dia dah bagi secara adatnya bolehlah. Ha, kan? Satu lagi izin yang mana dia memberinya secara lafzi, iaitu dia sebut, yang ni kita tahu, kata dia tak suka. Okey. Boleh tak ulama bincang, boleh tak suami menghalang isteri jumpa pak dia? Boleh tak? Isteri dihalang jumpa pak dia, atau menghalang pak dia masuk ke dalam rumah. Para fuqaha bincang tajuk ni kerana kuasa suami ni sangat kuat. Jangan main-main tau. Kuasa suami ni, satu orang isteri apabila dia kahwin dengan seorang lelaki, lepas Allah, Nabi, lepas Nabi, laki dia. Dia punya turutan tu Allah, Rasul, laki dia. Kira laki ni kuasa mutlak, punya dahsyat kuasa laki ni. Sampai Nabi kata, jika ada orang yang aku suruh, boleh suruh, maknanya haram, tak boleh, tapi kalau boleh, Nabi kata kalau boleh aku suruh hampa sujud kepada manusia, boleh nak sujud dekat manusia ni, tapi tak boleh. Cuma Nabi kata kalau boleh, tentulah yang paling berhak untuk kamu sujud, isteri sujud kepada suami. Nak menunjukkan besarnya kedudukan suami. Sebab sujud ni bukan sebarangan benda kita boleh buat. Kita haram sujud ke orang. Kita bukan boleh sujud ke orang. Perbuatan sujud ni khas untuk Tuhan ya. Tapi Nabi kata kalau boleh Tuhan bagi di kalangan manusia ni yang boleh kita pergi sujud, suami. Besarnya kuasa dia. Artinya dia boleh halang. Dan kalau tuan-tuan mengaji mazhab Syafi'i, sakan. Mazhab Syafi'i sakan. Dia kata apa? Tuan-tuan dengar yang kata kuasa suami ni. Saya baca bagi tuan-tuan. Tengok. Yang kata perintah terhadap suami ini. Dia kata walizzauj man'u zawjatihi min iyadati abawaiha wa min syuhudi jinazatihima wa jinazati walidiha wal aula khilafuhu. Ini disebut oleh Al-Imam Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dengar. Dia kata walizzauj,
walizauj, dan untuk seorang suami diberi kuasa, hak man'u zaujatihi, untuk dia menghalang isteri dia. Dia ada power nak halang isteri dia. Ni dalam kitab mazhab Syafi'i sebut. Seorang suami berkuasa, berhak menghalang isterinya min iyadati abawaiha, daripada menziarahi kedua ibu bapa dia. Dia boleh kata, hang jangan balik orang bapa hang. Di sisi mazhab Syafi'i boleh. Dan dia kena dengar. Dia kena dengar. Kalau dia keluar, dia nusyus. Dia kena dengar. Wa min syuhud, bukan setakat dia tak boleh pergi ziarah. Wa min syuhudi jinazatihima, dia boleh menghalang isteri itu daripada pergi mengunjung, menghadiri jenazah mak bapak dia. Mak bapak dia mati, dia kata, boleh balik dah abang, mak mati dah. Tak boleh. Dia bagi. Wali zauj, ada hak. Wa jinazah waladiha, atau jenazah anaknya. Cuma dia kata wa aula, tetapi yang sebaiknya hendaklah dia bagi izin lah. Tapi kalau dia tak bagi, di sisi mazhab Syafi'i tak boleh. Saya nak cerita apa? Power suami tu. Tapi tuan-tuan, jangan duk syok tang power lah. Dengar tu power aku. Power Rangers saya tak tahu. Tuan-tuan hadirin mukminin, besarnya kuasa suami ni kerana apa? Dia datang bersama dengan besarnya beban yang ditanggung oleh suami. Suami jangan duk syok dengar tang kuasa. Dia berlengkak di rumah lebih pada ulak sawa. Bini yang kerja cari makan, membanting tulang apa semua, dia duk kata, hang kena dengar cakap aku, hang kena dengar cakap aku. Mau dengar cakap abang, kebulung habis kita lebih pada suami dia. Nak suruh dengar cakap, keluar pergi kerja, cari makan, bawa balik mah. Nampak tak tuan-tuan? Allah memberikan kuasa yang besar kepada suami, selari dan seiring dengan tanggungjawab bebanan yang terpaksa ditanggung oleh suami. Nak kena cari makan ni, dia berumah ni, nak kena cari rumah bagi, nak kena cari makan bagi apa semua, maka dia ada kuasa untuk dia mengurus tadbir rumah tangga dia. Jadi suami isteri ni dia kena jagalah suami dia. Dan suami dia pergi, ada sebahagian ustaz dia pandai ceramah lah, dia ceramah boleh 3-4 ribu semalam. Dia kata kita ni kena jagalah isteri elok-elok. Isteri ni tak gaduh buat apa, bagaikan bidadari syurga. Tuan-tuan boleh bayang, suami pergi kerja teruk, tak kira lah kerja apa pun teruk, balik mai isteri duk melengkak tengok drama, pak tekan. Hang masak apa hari ni? Aku lapar ni, tak makan apa lagi daripada tadi ni. Ustaz kata kami tak gaduh buat apa, kami ni bidadari, kena layan kami. Abang kalau lapar, abang pergi makan sendiri, pergi masak sendiri, beras duk ada, lauk duk ada, bersiang. Kami tak gaduh, bukan tanggungjawab kami, tak ada hadis. Saya ingat tuan-tuan, bidadari saya tak tahu, tapi nak duk terbang pinggan mangkuk periuk belanga tu hang try. Sebab itu kadang-kadang ceramah seronok, cakap memang syok, sentimental, emosi, tapi dia tak berpijak di dunia yang nyata. Sedangkan kalau kita tengok dalam sunnah, Asma tolong suami dia Zubair, Aisyah sampai cerita Fatimah mai mengadu, mai ayah dia tak ada, dia balik pergi mengadu dekat ayah dia. Dia tanya Aisyah, pergi mana ayah dia? Nabi, ayah dia pergi mana? Tak ada. Pasal apa? Tolong habaq dekat ayah dia, suruh hantar hamba. Dia tak larat dah nak uli tepung, nak buat kerja rumah ni, nak masak apa semua, pecah habis tangan dia, banyak kerja dia. Tengok Fatimah cerita. Lepas tu bila Nabi balik, Aisyah cerita, malam tu juga Nabi pi. Ada Nabi duk cakap lagu ustaz-ustaz duk cakap. Tak. Nabi pi duduk. Ali kata Nabi duduk, kami masa tu duduk tidur, Nabi duduk mai duduk tengah. Nabi kata, aku nak ajak satu benda yang lebih baik daripada hamba,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca ni, nanti hampa kuat. Nabi tak kata apa, artinya Nabi setuju orang perempuan buat kerja rumah. Nabi tak kata kat Ali, apa ni Ali yang duk suruh anak aku buat kerja? Anak aku perempuan kan gaduh buat kerja apa? Bidadari. Tak. Artinya di zaman Nabi, orang perempuan memang buat kerja rumah. Siapa yang pandai-pandai pergi kata orang perempuan tak gaduh buat kerja rumah ni? Laki tu dah kerja teruk, tak tahu balik main nak basuh pinggan, nak basuh baju. Oh, banyak cantik. Cantik tak tahu banyak tak banyak. Tapi kadang-kadang tuan-tuan bila kita sampaikan salah maklumat ini menyebabkan apa? Berlakunya kekeliruan di kalangan suami isteri. Azan lu, sekejap lagi saya akan sambung sedikit tentang hadis ni. Wallahu taala a'lam. Okey. Kita sambung sikit ya. So tuan-tuan jelas hadis tadi kata tak boleh kita keluar, tak boleh kita memasukkan orang ke dalam rumah tanpa izin suami. Kita nak keluar pun tak boleh kalau tanpa izin suami. Tak boleh. Sekarang ni orang ada apa? Trend keluar bersosial dengan kawan-kawan, me time, healing apa bala macam-macam lah. Semua itu tak boleh tanpa izin suami. Hatta kita nak mari masjid, mai masjid. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, "Idza sta'zanakum nisa'ukum bil-lail ila al-masjid fa'dhanu lahun." Apabila isteri-isteri kamu minta izin nak pergi masjid malam. Malam zaman Nabi jangan banding malam kita. Malam zaman Nabi kelam, gelap. Bukan tahu siapa duduk berjalan tu. Kalau zaman kita tuan-tuan, dalam keadaan lebih selamat lah kan. Nabi kata bagi izin. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar kata apa? Hadis ini jadi dalil orang perempuan nak ke masjid, keluar daripada rumah, wajib minta izin. Apatah lagi kalau nak keluar lain pada masjid.
Tuan-tuan, kalau tak gaduh minta izin, tentulah pi masjid tu tak patut, betul tak? Hang nak pi mana Pi masjid. Pi masjid bagus, tempat elok. Tak payah izin pun tak apa, tapi nak pi masjid tu, rumah Allah tu pun kena minta izin. Takkan pi tempat lain tak gaduh. Dia macam tu dia panggil kias aulawi. Hatta dalam isu Nabi difitnah isteri dia, hadisul ifk, orang tuduh Aisyah berzina dengan Safwan, kan, cerita peristiwa balik pada perang tu. Aisyah nak balik pergi rumah pak dia Abu Bakar. Tengok apa yang dia kata. Dia kata apa? Dia kata dekat Nabi SAW, ata'dhanu li an atiya abawai. Qalat wa uridu an astayqina al-khabar min qibalihima. Qalat fa'adhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak engkau izinkan aku balik ke rumah ibu ayah aku? Hadis ni menunjukkan kita tak boleh keluar tanpa izin suami. Rasulullah bagi izin, Aisyah balik ke rumah mak ayah dia masa peristiwa fitnah ni. Panjang kan cerita dia. So kita tahu kata suami tak suka, okey, cuma saya nak bagi kesimpulan lah, tak mau tuan-tuan jadi penin. Walaupun pandangan mazhab Syafi'i kata tak boleh pergi ziarah mak ayah, tak boleh pergi apa, tengok apa semua ni, hatta kalau dia tak bagi masuk pun tak boleh masuk. Pandangan mazhab-mazhab lain dan ulama-ulama mutaakhirin, dia ada letak sedikit syarat. Suami kalau tak izin kita pergi tengok mak ayah without, tanpa sebab. Awak nah yang laki hang tak bagi mai balik rumah aku, tak tahu mak, tanya dia tak ada sebab apa. Maka di sisi mazhab lain, bahkan di kalangan para ulama mutaakhirin yang semasa ni, depa kata boleh keluar. Hatta ada yang sebut seminggu sekali boleh keluar dan tidak dianggap nusyus. Kalau larangan itu tanpa sebab. Pak mak perempuan ni, pak mak mentua dia ni bukan jahat, bukan honak, bukan kaki cucuk ke apa ke, tak ada masalah apa. Dia ni saja je ni, tak tahu nak kata apa kan. Duk tak bagi. Dia boleh pi. Dan dia boleh berbohong. Kan? Dia boleh berbohong. Ada masalah di situ. Pergi mana? Pergi bagi makan kucing. Contoh, pergi bagi makan burung. Kan? Contoh. Dia boleh pergi, tak ada masalah. Adakah dia dianggap melanggar arahan suami dia? Tak. Sebab agama suruh kita berbakti kepada mak ayah kita. Kecuali kalaulah suruhan itu ada sebab yang syar'i. Bila balik saja tengok mak dia nanti akan buat benda yang tak elok. Aku tengok hang ni kesian, kuih kurui. Dulu aku suruh abang dah kahwin dengan haji tu. Kalau hang kahwin dengan haji tu, tangan pun tak larat nak angkat. Hang tengok. Dia duduk ni lah, buh racun. Racun yang bukan takat pokok aja mampu, ngakak-akak pun mampu. Dia duduk jujur. Hang balik naik apa? Naik Grab mak oi. Hang tengok kok hang. Balik kereta tu besar. Tengok. Yang ni tuan-tuan, kalau laki dia tak bagi balik pun memang padan lah. Mulut mak mentua macam ni. Kan? Tuan-tuan faham ke tak? Tuan-tuan kena faham lah. Tuan-tuan jangan jadi pula mak mentua macam ni. Kan? Demikian juga dalam satu hadis, orang tanya Imam Ahmad tentang hadis Umar Al-Khattab, kan? Nabi Ibrahim suruh anak dia cerai menantu dia, dia kena taat. Umar suruh anak dia cerai, pun dia cerai. Lepas tu orang tanya Imam Ahmad, mak aku, pak aku suruh aku cerai bini aku nak dengar tak? Imam Ahmad kata apa? Tak payah nak pergi cerai pasal apa? Tapi dia kata Nabi Ibrahim dengan Umar suruh cerai, anak dia taat. Pak hang lagu Umar kah?
Artinya apa? Kita dengar dan taat, tak kira lah suami ke, bapa ke, siapa ke, dalam kerangka benda itu tidak haram. Boleh faham? Itu dia punya qaid dia, ikat dia. Apa dia? Tidak maksiat. Kalau dia larang tak pergi tengok mak kita, larang tak pergi mak kita masuk, dia kata kalau mak hang mai jangan bagi masuk. Kita pun baca hadis ni, tak bagi mak kita masuk. Mak kita tak ada kesalahan apa, bagi masuk. Mailah. Tapi bila laki kita habaq, balik mai jangan habaq. Boleh? Dia kata tak termasuk berbohong ke? Berbohong yang dibenarkan. Kan? Islah bainan nas. Dan yang terakhirnya tuan-tuan hadirin mukminin, apakah hak seorang isteri ni? Yang suami dia kena bagi ni, sehingga dia mendapat layanan yang begitu istimewa. Suami kena dengar. Orang tanya dekat Nabi, apa tanggungjawab kami para suami? Nabi kata, engkau memberi makan apa yang engkau makan, engkau memberi pakai apa yang engkau pakai, engkau memberi tempat tinggal, makan, pakaian, tempat tinggal, cukup. Cuma ada ulama lain kata kesihatan, pendidikan, tak apalah belakang ni. Asasnya dia ada makan minum, ada pakaian untuk menutup aurat, dan ada tempat untuk tinggal. Mana-mana suami yang bagi 3 benda asas ni, dia telah menunaikan hak dan tanggungjawab dia. Dan isteri kena give and take lah, bagi layanan yang sepatutnya taat dan dengar. Dia ustaz memang bagi makan, yang tu saya tak petikai. Memang bagi makan, tapi ustaz daripada awal kami kahwin sampai lah ni, telur dada tu je. Tak kira lah, ada makan cukup lah. Jangan kan, bagus telur, kalau dijamu sibuk babi ke, kan. Ikan apa, belacak lah. Saya daripada kahwin ikan belacak, teringilah juga, ikan bakar ke apa ke. Tak payahlah siapa suruh. Dia kira selesai lah. Cuma tuan-tuan, wajib tak kita bawa pergi makan ikan bakar, makan di kedai? Tak wajib. Dia kata, ustaz, ada saya jumpa tuan-tuan, tak tahu lah tuan-tuan, ada suami yang tak pernah bawa bini dia pi mana-mana. Tak pernah bawa sampai mati. Yang dia pernah bawa, ada satu kes tu tak pernah bawa langsung, tak pernah keluar pi mana langsung, duk main kat rumah tu ya. Yang kedua tak pernah bawa pergi mana, kecuali dia bawa pergi umrah sekali. Dia tengok lift pun 7 kali baca bismillah baru nak langkah masuk. Takut masuk tak keluar dah. Tak pernah keluar dari kampung dah. Duk ngulang tu. Sana. Pipi Kuala Lumpur tengok kereta api lalu kat atas. Punya perak buih. Tak berdosa suami dia. Tanya, ada makan minum? Ada makan tak? Tak berdosa, bukan tanggungjawab. Tak perlu, suami tak perlu. Tak bawa pergi berjalan pun semua tak perlu, tak ada dalam nas. Cuma apa? Agama dia sebut apa? Dia sebut ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi tuan-tuan yang saya nak habaq, duit bulan-bulan bawa, ni dengar bagi elok, duit hak bulan-bulan 300 ke 200, bawa pi berjalan Penang ujung-ujung minggu, bawa pi makan ikan bakar, itu dia panggil ihsan. Ihsan tu ihsan. Ihsan ni budi bicara. Baguslah kalau suami tu ihsan. Bagus kan? Tapi kalau suami tu jenis, suami saya ni dia tak ihsan. Dia kira betul-betul ikut hadis, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Lain pada tu tak ada. Kalau nak makan hak yang pelik-pelik pun tunggu orang buat kenduri. Tu yang bila kenduri makan sungguh. Mujur ada kenduri, boleh juga rasa. Ada kalau tuan-tuan, ada yang bini-bini, dia kalau dengar kenduri seronok lah, bolehlah makan lain sikit daripada ikan kering. Tapi tak berdosa. Sebab itu saya kata, kalau tuan-tuan dapat mana-mana suami yang ihsan, bersyukurlah, kan? Adakah wang dia tak pernah bagi nafkah, dia tak pernah bagi duit bulanan, itu bukan nafkah. Duit bulanan bukan nafkah, kecuali
Makan minum dia tak bagi, tempat tinggal dia makan minum dia tak bagi, pakaian dia tak bagi, tapi dia bagi duit. Tapi kalau dia dah bagi makan minum, dia tak wajib bagi duit. Tapi kalau dia tak bagi makan minum, tapi dia bagi kad. Dan ni kan akan pakai kad. Dia kata aku beras aku tak belilah, ikan aku tak beli, tapi aku bagi kad. Kad ni unlimited, hampir apa ni, tenyeh lah tang mana pun. Masalahnya nak buat latih, nak tenyeh tang mana? Nak baru, nak pergi duduk tenyeh tang mana kad tu, sungguhlah. Hampir tenyeh lah, nak makan habis. Pandai lelaki dia. Hadirin mukminin, macam-macam cerita. Dia kata ada lelaki, tuan-tuan, lelaki dia beli ikan 2 ekor. Beli ikan 2 ekor, boleh makan sampai ke malam. Lelaki dia ajak dia, "Kak, kita makan belah ni dulu, yang ni kita taruh petang." Makanlah. Jadi kadang-kadang kita duk banding lelaki kita dengan lelaki orang besar tu. Okey tuan-tuan, cukuplah takat tu. Mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.